Undang-Undang 1. Padang permainan. Bentuk padang permainan adalah segi empat tepat. Semua garisan di padang permainan ini adalah tidak terputus-putus. Dua garisan panjang dipanggil garisan tepi, manakala dua garisan pendek dipanggil garisan gol. Permukaan padang permainan mestilah berwarna hijau. Semua garisan di padang permainan ini mestilah jelas dan tidak berbahaya. Lebar setiap garisan di padang permainan ini tidak boleh melebihi 12 cm. Jika padang ini menggunakan rumput tiruan, ianya mestilah mematuhi garis panduan FIFA Quality Concept for Artificial Turf. Seterusnya, marilah kita lihat bahagian-bahagian padang permainan ini. Seperti yang kita telah maklum, dua garisan panjang ini adalah garisan tepi dan dua garisan pendek ini adalah garisan gol. Kawasan ini dipanggil kawasan gol, manakala kawasan yang besar ini dipanggil kawasan penalti. Garisan di tengah-tengah padang adalah garisan tengah dan bulatan yang ada di tengah-tengah padang ini dipanggil bulatan tengah. Seterusnya, tanda di tengah-tengah padang dipanggil pusat padang dan tanda di tengah-tengah kawasan penalti dipanggil tanda penalti, di mana sepakan penalti diambil. Dan di luar kawasan penalti ada satu lengkuk dipanggil lengkuk penalti, dan di setiap penjuru padang ada lengkuk dipanggil lengkuk penjuru. Seterusnya kita lihat ukuran-ukuran padang permainan. Garisan panjang ini adalah garisan tepi. Ukurannya ialah ukuran standard adalah minimum 90 meter dan maksimum ukurannya ialah 120 meter. Manakala untuk perlawanan-perlawanan antarabangsa, minimum ukuran panjangnya ialah 100 meter dan maksimumnya ialah 110 meter. Manakala untuk garisan gol, ukuran standard adalah minimum 45 meter dan maksimum 90 meter. Manakala untuk perlawanan antarabangsa, minimum lebar padang ini adalah 60 meter, 64 meter, manakala maksimumnya ialah 75 meter. Baiklah, sekarang kita lihat lebar kawasan penalti. Ukurannya ialah 16.5 meter. Kemudian ukuran dari luar tiang gol hingga ke hujung kawasan penalti ini adalah 16.5 meter juga. Dan untuk kawasan gol, lebarnya ialah 5.5 meter. Dan dari luar tiang gol hingga ke hujung kawasan gol, ukurannya adalah 5.5 meter juga. Kemudian dari tandah pusat padang ke hujung bulatan tengah padang, jejarinya adalah 9.15 meter. Tujuan diadakan 9.15 meter adalah supaya semua pemain lawan perlu berada 9.15 meter dari bola. Kemudian dari tanda penalti sehingga ke bawah tiang palang gol, ia
ukurannya adalah 11 meter. Manakala dari tanda penalti ke lengkuk penalti adalah 9.15 meter. Sama seperti dari bulatan tengah ke bulatan tanda pusat padang. Tujuannya ialah semasa sepakan penalti diambil, semua pemain mesti berada di luar kawasan penalti dan 9.15 meter dari bola. Dan seterusnya, lengkuk penjuru ukurannya adalah 1 meter. Sekarang, marilah kita lihat ukuran dan bentuk tiang gol. Tiang dan palang gol mestilah berwarna putih. Ia diperbuat dari bahan yang diluluskan. Tiang gol dan juga palang gol mestilah segi empat sama, segi empat tepat, bulat atau bulat bujur dan tidak membahayakan pemain. Ukuran di antara tiang gol adalah 7.32 meter dan diukur dari dalam tiang gol, dan manakala tinggi tiang gol adalah 2.44 meter, diukur dari bawah palang gol sehingga ke tanah. Semua lebar garisan gol mestilah sama lebar dengan tiang gol. Jika palang gol rosak atau patah, pengadil mestilah hentikan permainan sehingga tiang atau palang gol ini diperbaiki dan atau digantikan. Kemudian, pengadil perlu memulakan semula permainan dengan jatuhan bola kepada penjaga gol. Jika ianya tidak dapat dibaiki, pengadil perlulah tangguhkan permainan. Palang gol yang rosak atau patah ini tidak boleh digantikan dengan tali atau bahan yang berbahaya. Dan seterusnya tentang jaring gol. Dalam undang-undang, jaring gol tidak dinyatakan sama ada wajib atau tidak. Jika jaring dipasang, ia perlulah dicantum ke tiang dan palang gol dan mestilah kukuh ke tanah di belakang tiang gol dan tidak mengganggu pergerakan penjaga gol. Ia mestilah memberi ruang yang secukupnya untuk penjaga gol bergerak. Sekarang marilah kita tumpu pada tiang bendera penjuru. Tiang bendera penjuru ini adalah wajib. Tingginya tidak kurang dari 1.5 meter. Hujung tiang bendera penjuru ini tidak tajam dan mesti diletakkan dengan bendera yang warnanya jelas. Jejari lengkuk penjuru ini adalah 1 meter dan ada satu tanda opsional diletakkan 9.15 meter dari lengkuk penjuru, di mana pemain pertahanan akan berada semasa sepakan penjuru diambil oleh pemain penyerang. Bendera mestilah berwarna jelas. Logo boleh diletakkan pada bendera ini, tetapi iklan dilarang sama sekali. Ini adalah kawasan teknikal di mana pemain simpanan dan juga pegawai pasukan duduk di sini. Hanya seorang sahaja yang dibenarkan untuk memberi taklimat ataupun arahan kepada pemain pada sesuatu masa. Iklan komersial juga dibenarkan, tetapi
iklan komersial mestilah tidak kurang dari 1 meter dari garisan sempadan padang. Seterusnya, pengiklanan komersial boleh dipamerkan tidak kurang dari 1 meter dari garisan sempadan padang. Iklan komersial secara nyata atau maya tidak boleh dipamerkan sama ada di atas padang atau tanah di jarak 1 meter dari garisan sempadan ketika permainan berlangsung. Pengiklanan juga tidak dibenarkan pada gol, jaring gol, tiang penjuru dan juga bendera penjuru. Alatan kamera dan mikrofon juga tidak boleh dipasang pada alatan padang. Logo dan lambang. Logo atau lambang secara nyata atau maya, walaupun sama ada menggunakan lambang FIFA, ahli gabungan FIFA, liga, kelab dan seumpamanya adalah ditegar sama sekali sama ada di atas padang, pada jaring gol atau persekitarannya. Pemain-pemain dibenarkan untuk mendapatkan bekalan minuman semasa sesuatu pemberhentian permainan. Tetapi, minuman ini hanya boleh diambil di garisan tepi sahaja. Adalah dilarang sama sekali botol-botol ataupun bekas air dibaling ke dalam padang permainan.